Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fiha ikhtilafan katsira. Adakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran? Sekiranya Al-Quran ini tidak datang daripada Allah, maka kamu akan dapati banyaknya pertentangan antara satu sama lain. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya, menyebarkannya kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma ja'alna minal ladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan dalam majlis sempena memberikan makna kepada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak-banyak kepada Surau Al-Muhajirun, saujana utama 3 yang tidak jemu-jemu menjemput saya, memberikan kepercayaan kepada saya untuk membantu ayah ibu, tuan-puan, muslimin muslimat, tidak dilupakan adik-adik serta hamba-hamba Allah yang gaib. Maksud hamba-hamba Allah yang gaib ni yang tidak bersama dengan anda, tapi mereka ada di Facebook, mereka ada di YouTube sekarang menyaksikan kuliah pada malam ini. Jadi malam ini saya berhasrat untuk menggunakan, saya tidak diberitahu berapa lama saya kena kuliah ni, 3 ke 4 jam. Saya tak tahu kena berhenti pukul apa, 9.30 ke 9.45 Ustaz? 10. Okeylah, kita cuba untuk menggunakan tidak perlu lama, 1 jam memadai untuk saya berkongsi dengan anda 7 surah yang melukis sirah. Rupa-rupanya berdasarkan kajian para alim ulama Al-Quran, kalangan mereka ada yang menemui sesuatu daripada 7 surah yang saya akan umumkan sebentar lagi, bagaimana surah-surah ini memberikan gambaran tentang perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi diutuskan? Kenapa Nabi lahir? Kerana Nabi perlu lahir untuk diutuskan sebagai Rasulullah. Bagaimana Nabi boleh diutuskan sebagai Rasulullah kalau tidak lahir? Jadi soalannya, kenapa kita sambut Maulidur Rasul? Untuk menghargai bukan kelahirannya semata-mata, tetapi untuk menghargai pengutusannya sebagai Rasulullah pada tahun yang ke-40, pada tahun Nabi berusia 40 sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu saya sebut di sini, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudiannya menjadi rasul pada tahun yang ke-40, ia adalah kerana doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Lahirnya Rasulullah, terpilihnya seorang lelaki Quraisy daripada ramai-ramai lelaki daripada Quraisy, terpilihnya seorang lelaki yang diberikan nama Muhammad, dan kebetulan nama itu tidak pernah diberikan kepada mana-mana lelaki Arab Quraisy, dan nama itu saja mempunyai makna yang mulia, yang bermaksud yang terpuji. Ia adalah kerana doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam boleh jadi 3,000-4,000 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi, wallahu a'lam. Saya bukan ahli sejarah. 3,000-4,000 tahun sebelum Rasulullah lahir, seorang nabi rasul pernah berdoa sebelum meninggalkan isteri dan anaknya di padang pasir kering kontang yang tiada kehidupan. Diperintahkan Allah untuk meninggalkan isteri. Meninggalkan isteri sudah satu bentuk pengorbanan besar, apatah lagi meninggalkan anak yang bukan sudah besar, anak yang masih lagi menyusu.
Kita tidak mampu melakukannya, tetapi Ibrahim diberikan kekuatan untuk melakukannya kerana dia berdoa. Doa itu dirakamkan dalam ayat 126 suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Berkata Ibrahim, berdoa Ibrahim alaihissalam, ya Allah, aku tinggalkan isteri dan anakku di padang pasir kering kontang, tetapi aku percaya engkau boleh mengubah segala perkara yang mustahil. Maka kau jadikanlah padang pasir kering kontang ini sebagai sebuah negara, sebuah negeri yang makmur. Diberikan kepada negeri ini aminan, yakni keamanan daripada musuh-musuhmu. Tiada musuh-musuhmu boleh masuk ke negeri ini. Dan bukan sekadar keamanan, kau berikan kepada negara ini rezeki daripada buah-buahan kepada mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi doa Nabi Ibrahim ini disusuli pula Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. So di tempat dia tinggalkan isteri dan anaknya, iaitulah Makkah, Baitullah Al-Haram, di tempat yang memang tak ada manusia, tiba-tiba Nabi Ibrahim berdoa, kau jadikan tempat ini makmur dengan manusia. Dan dari ramai-ramai manusia yang akan memakmurkan tanah ini nanti, lahirkan seorang Rasul. Ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatik. Tuhan kami, Tuhan aku, Tuhan Hajar dan Tuhan Ismail, kau utuskanlah kepada penduduk yang akan datang ke tanah ini nanti seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi doa Nabi Ibrahim ini mustajab selepas 3,000-4,000 tahun. Doa nak mustajab, tuan-tuan, ambil masa. Kadang-kadang doa kita mustajab lepas kita mati, lepas kita wafat. Jadi jangan putus asa daripada berdoa. Allah ada cara tersendiri untuk mustajabkan doa anda. Jadi kenapa kita sambut Maulidur Rasul? Untuk mengenang jasa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana doanya telah menjadi asbab Allah memilih seorang lelaki Quraisy yang terbaik akhlaknya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di kemudian harinya menjadi rasul, ya, selama 23 tahun. Tetapi pada malam ini saya akan berkongsi sesuatu kepada ayah ibu, sesuatu yang mungkin anda jarang dengar di tempat lain atau sepanjang anda menyambut Maulidur Rasul, iaitulah bagaimana 7 surah yang anda hafal insya-Allah, yang anak-anak anda hafal insya-Allah, kerana ia berada di penghujung Al-Quran, ia berada di penghujung mushaf. Ia memberikan gambaran tentang sirah Nabi, perjalanan sirah Nabi daripada sebelum kelahiran, apa yang berlaku, Abrahah menyerang, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menang ke atas bumi Makkah pada tahun yang ke-8 Hijrah, 2 tahun sebelum kewafatan. Bagaimana 60 hingga 63 tahun perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan isyarat daripada 7 surah, bermula daripada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sehinggalah kepada tabbat yada abi lahabin wa tabba. Jadi dengar elok-elok, kerana 7 surah ini telah disiasat oleh segelintir para alim ulama Al-Quran. Kita kena faham benda ini sebagai takwil, bukan tafsir. Tafsir dia fix, tuan-tuan. Tafsir ni dia tidak boleh main-main, dia tak boleh ikut prasangka, ikut teka-teka, sebab dia bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa yang ada disiplin, dia ada hukum hakam, dia ada you must go by the book, dia ada lisanul Arab, dia kena tanya orang Arab, dia adalah mengupas makna perkataan. Tetapi tugas itu telah dilakukan oleh generasi-generasi sebelum kita, alhamdulillah. Generasi sebelum kita bukan sekadar generasi 300 tahun yang pertama yang merupakan orang paling mahir dalam bahasa Arab,
tetapi ulama-ulama tafsir yang terkemudian. Tetapi perkara yang saya akan kongsikan kepada anda ini namanya ta'wil. Namanya ta'wil, salah satu daripada ilmu di dalam ulumul Quran, iaitulah ijtihad para alim ulama yang terkemudian untuk mengenal pasti kenapa Allah menyusun surah-surah begitu keadaannya di dalam Al-Quran. Sebab siapa yang susun surah Al-Fil mesti berada sebelum surah Quraisy. Kenapa surah Quraisy mesti sebelum surah Al-Ma'un? Kenapa surah Al-Ma'un mesti sebelum Al-Kautsar? Kenapa Al-Kautsar mesti sebelum Al-Kafirun? Kenapa An-Nasar mesti sebelum Al-Masad? Jadi ilmu ini dinama ilmu munasabah. Dalam bahasa Inggeris dia coherence. Iaitulah kenapa ulama kita ini, kerana tafsir sudah establish, sudah matang, mereka mula fokus kepada perkara-perkara lain untuk membongkarkan kemukjizatan Al-Quran. Di antaranya adalah kenapa di Lauh Mahfuz Allah Azza wa Jalla menyusun Al-Quran begini. Sebab itu bila kita, anak saya 6 tahun namanya Fatihah, apabila dia telah khatam muqaddam daripada An-Nas sampai An-Naba, saya minta dia ulang balik tetapi daripada An-Naba sampai An-Nas. Kerana kita semua sedia maklum, anak-anak kita mudah belajar Quran bila dia mula daripada surah pendek-pendek, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kan? Betul tak? And then makin lama makin panjang, iaitu An-Naba. And then selesai muqaddam, betul? Tetapi bila anak sudah selesai muqaddam, bergantung kepada mak ayah masing-masing, saya memilih untuk Fatihah ulang balik baca, tetapi bukan sekadar cara baca sahaja menjadi perhatian, tetapi peranan ayah terangkan surah ni kecek pasal Gabriel secara ringkas. And then barulah nak baca sekali lagi untuk kita semak tajwidnya dan bacaannya. Dan kali kedua bila Fatihah baca, kita akan bacakan terjemahan. Biar ada beza baca muqaddam dengan mula memahami apa dalam muqaddam. So saya tidak lagi mengajar anak saya bila ulang muqaddam kali kedua daripada An-Nas. Saya akan mula daripada An-Naba, kerana itulah susunan dalam mushaf. Mushaf tidak disusun daripada An-Nas sampai muqaddam, itu muqaddam. Tetapi untuk anak-anak memahami kehebatan pengisian di dalam Al-Quran, dia kena ikut flow dalam mushaf. Tapi nak ajar tak ada masalah, kerana saya pun ajar anak begitu, mula daripada An-Nas sampai An-Naba. Tetapi bila objektif bukan lagi nak ajar anak membaca, tetapi nak memahami, maka dia mula daripada ikut turutan mushaf. Okey. Jadi 7 surah tersebut adalah Al-Fil, surah gajah, surah Quraisy, surah pasal bangsa Quraisy, surah Al-Ma'un iaitu surah tentang seteguk air, surah Al-Kautsar tentang nikmat-nikmat yang banyak, surah Al-Kafirun, surah An-Nasr kemenangan, dan surah Al-Masad iaitulah tali pintal di leher. Okey. Surah Al-Fil, surah pertama, saya huraikan terlebih dahulu surah Al-Fil. Surah Al-Fil menceritakan mengenai nikmat keamanan ke atas bumi Makkah. Bumi Makkah dipelihara Allah kerana doa Nabi Ibrahim. Masih ingat doa Nabi Ibrahim tadi? Nabi Ibrahim doakan pertama sekali berikan pada negara ini aminan, keamanan, kedaulatan. Tidak ada penceroboh berjaya untuk menceroboh tanah suci ini, termasuk Dajjal di akhir zaman sekalipun takkan boleh masuk ke dalam Makkah dan Madinah. Jadi terima kasih Nabi Ibrahim kerana doa itu telah disambut oleh surah Al-Fil. Surah Al-Fil pasal apa dia? Pasal sekumpulan penceroboh daripada Yaman yang mempunyai kenderaan paling maju, iaitu bukan kuda tetapi gajah. Anda tidak ada kekuatan kewangan untuk memiliki gajah. Yang kaya raya saja boleh membeli gajah dan melatih gajah dan menggunakan gajah untuk tujuan militeri. Jadi tokoh yang jama'a malan wa'addadah, alladhi jama'a malan wa'addadah, antara tokoh yang banyak duit dan selalu menghitung duit-duitnya adalah Abraha. Jadi Abraha dia sangat cemburu
dengan kemajuan negara lain. Dia mahu hanya Yaman saja sebagai negara yang semakin kaya raya. Dan untuk boleh Yaman menjadi negara kaya raya, dia menggunakan agama Nasraninya, lalu dia membina sesuatu namanya rumah ibadat, dengan tujuan orang-orang Arab tidak lagi perlu pergi ke Makkah, pergi ke Yaman, kerana Makkah telah menikmati kemajuan ekonomi hasil daripada kedatangan setiap kali musim haji ke Makkah. Jadi cemburunya, lalu dia mahu memusnahkan Baitullah. Apa berlaku? Doa Nabi Ibrahim dimustajabkan, di mana Allah telah mengutuskan makhluk-makhluk yang kecil sahaja, namanya burung. Ababil bukan nama burung. Ababil adalah berkelompok. Ini maksud ababil dalam bahasa Arab, iaitu kelompok-kelompok burung yang tak tahu datang dari arah mana, tetapi menutup langit sampai tidak kelihatan kebiruannya. Kerana besarnya jumlah burung-burung itu, membawa batu-batu untuk dilontarkan kepada penceroboh bumi Makkah. Jadi jelas di hadapan mata orang-orang Quraisy bagaimana Allah dengan asbab burung-burung yang diutuskan telah menyelamatkan Makkah ketika seluruh penduduk Makkah menyembunyikan diri di pergunungan-pergunungan Makkah. Tak ada seorang pun pimpinan Makkah sanggup berperang dengan Abraha dan 12 ekor ataupun 17 ekor gajah-gajahnya dan bala tenteranya. Mana tak ada seorang pun yang sanggup mempertahankan tanah air mereka sendiri, dan ketika itu yang mempertahankan tanah air adalah burung-burung yang diutuskan oleh Allah. Mana 360 berhala Quraisy ketika Abraha menyerang, bukan hanya Kaabah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Quraisy telah mengotori tanah suci ini dengan najis berhala. Bukan 3, Hubal, Lata, Uzza, bahkan 360 berhala. Tak ada seekor pun berhala bertukar menjadi manusia dan menjadi bala tentera mempertahankan Makkah untuk mengelakkan daripada Abraha menceroboh. Tak ada seekor pun daripada berhala-berhala tersebut. Jadi depan mata Abu Lahab, depan mata Abu Jahal, depan mata Utbah, depan mata Al-Walid bin Al-Mughirah, depan mata Al-Akhnas, ni nama-nama besar yang di kemudian hari melawan habis-habisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kena sebut nama-nama ni. Semua mereka melihat depan mata pengecutnya mereka, dan tidak ada seorang pun daripada berhala mempertahankan Makkah. Yang menyelamatkan Makkah adalah tentera-tentera gaib, iaitulah burung-burung yang kerdil. Ini nikmat keamanan. Jadi surah Al-Fil memberikan gambaran apa yang berlaku di Makkah sebelum kelahiran Rasulullah. Kerana semua sedia maklum, pakar sejarah mengatakan Nabi lahir pada tahun gajah. Cuma ulama berbeza pandangan, apakah ia sebelum peristiwa ini atau selepas peristiwa ini, adakah sebulan selepas peristiwa ini ataupun 6 bulan selepas peristiwa ini, wallahu a'lam. Yang penting Nabi dilahirkan pada tahun orang masih lagi fresh, orang masih sharing, tagging, liking status mengenai kedatangan tentera Abraha 6 bulan lepas. Orang masih share, orang masih viral. Dan tahukah anda surah Al-Fil dia turun selepas Abraha menyerang ke, and then mati katak, and then turun surah Al-Fil? Tak. Kalau surah Al-Fil turun lepas peristiwa Abraha mati katak, turun kepada siapa surah ni? Nabi pun belum lahir. Untuk makluman anda, surah ni turun katanya pada tahun yang keempat kenabian. Ia antara surah-surah yang awal turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan kepada Quraisy, siapa yang beri kepada kamu nikmat kemerdekaan, keamanan, kedaulatan,
sampai hati kamu tidak berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan kepada kamu dan bukan berhala-berhala kamu. Sebab tu kalau anda baca surah Al-Muluk sebelum tidur, ia adalah sunnah baca surah Al-Muluk sebelum tidur. Anda perhatikan ada satu ayat, mula-mula dia cakap pasal burung, lepas tu dia bercakap pasal berhala. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Al-Quran ni dia tak ada pertentangan, dia sentiasa melengkapkan antara satu sama lain. Tidakkah mereka memerhatikan burung yang terbang di atas kepala mereka dahulu, yang mana mereka sepatutnya terhempas kerana beratnya batu-batu yang dipikul daripada sijil, dan burung-burung ini diutuskan untuk Ar-Rahman. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Rahman maknanya apa? Walaupun kamu kafir, kamu menyembah berhala, menyayangi kamu, aku tetap selamatkan Makkah. Dan bukan sekadar keselamatan fizikal, keselamatan yang lebih penting adalah keselamatan metafizikal, keselamatan ruhaniah, keselamatan spiritual, keselamatan akidah. Maka mengutuskan Rasul adalah kasih sayang Allah. Selepas kasih sayang Allah, mengutuskan burung. Burung Rasul pun begitu. Rasul pun diutuskan daripada yang maha tinggi dan dipilih daripada lelaki-lelaki yang paling terbaik akhlaknya dan paling tinggi kedudukannya di sisi pandangan mata masyarakat. Al-Amin, As-Sadiq, Al-Amin. Allah tidak pilih Rasul, walakinna Allah yajtabi min rusulih. Allah dia pilih Rasul, bukan lelaki sebarangan. Semua para Rasul Allah pilih selepas proses ijtaba. Proses ijtaba maknanya proses saringan yang ketat. Macam tuan-tuan tengok program akademik Fantasia, ataupun insya-Allah tuan-tuan tak tengok, tapi tuan-tuan tengok program pencetus ummah contohnya kan, ataupun dai, ada saringan tak? Ada pemilihan ketat tak daripada juri? Atau mungkin tak ada dai kat sini, tak ada kanak-kanak gegar baganza, katakan contoh kan, siapa tersingkir yang terbaru ni kan, contohnya kan. So ada saringan, ada ijtaba. Jadi Allah tak pilih sebarangan orang, Allah memilih seseorang yang terbaik perangainya. Allah Ta'ala bukan sekadar memilih seseorang yang muslim, mukmin, tetapi yang hubungannya dengan masyarakat adalah hubungan yang terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nampak kan? Jadi tuan-tuan sekalian, kasih sayang Allah Ar-Rahman dalam surah Al-Muluk, maka Allah, walaupun kamu kafir, Allah tetap selamatkan Makkah kepada kamu. Lalu Allah cabar, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Mana kamu punya tentera? Ni tentera kamu 360 berhala, tentera kamu. Mana mereka masa Abraha datang? Jadi maka fahamlah anda, surah Al-Fil membina satu keadaan sebelum kelahiran. Alhamdulillah. Manusia sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya berada dalam keadaan yang parah. Di Parsi, di Romawi, di Greco-Roma, di Yaman, semuanya berada dalam keadaan yang parah. Ia digambarkan dalam surah Al-Asr, iaitu 2 surah sebelum Alam Tara Kaifa Fa'ala ni, dengan sangat cantik Allah gambarkan semua manusia dalam kerugian pada waktu itu. Dan kerana manusia sedang menuju kerugian, kasih sayang Allah, aku utuskan Rasul. Manusia dah tak guna akal. Sebenarnya kita ni kalau Rasul tidak diutuskan sekalipun, sebab ada orang tanya, macam mana Rasul-Rasul yang tidak diutuskan? Macam mana kaum-kaum yang Rasul-Rasul tidak diutuskan? Adakah mereka akan masuk neraka? Rasul tak datang kepada mereka, seruan tak sampai.
Perkara pertama kita perlu ingat, Allah ciptakan manusia sempurna. Ada sesuatu di dalam ini yang mereka tidak boleh kata mereka tidak dikurniakan. Sesuatu yang mana kalau mereka install elok-elok, mereka boleh gunakan apps tersebut, dan apps tersebut akan membawa mereka ke destinasi seperti Waze anda, membawa anda ke destinasi namanya syurga, iaitulah akal, fitrah, nafsu lawamah dan seumpama dengannya. Jadi kenapa tidak guna akal untuk berfikir tentang kewujudan Allah? Macam mana orang berakal waras boleh menyembah patung-patung daripada kayu dan batu yang mereka pahat dan mereka cat dengan tangan mereka sendiri? Sungguh di luar kewarasan akal. Jadi boleh nampak tak surah Al-Fil? Sekarang kita bergerak kepada surah Quraisy. Surah Quraisy menceritakan mengenai nikmat kedua selepas nikmat keamanan. Tahukah anda apakah doa Nabi Ibrahim selepas Nabi Ibrahim mendoakan keamanan? Rabbana Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu. Maka kurniakan kepada mereka rezeki buah-buahan. Buah mana boleh ada di Makkah, padang pasir, kering kontang? Setiap buah mesti mula daripada benih. Setiap benih kena ada air mengalir. Maka beritahu saya, air apa yang mengalir di padang pasir kering kontang itu? Zam-zam. Pelik bin ajaib, bagaimana boleh ada air di padang pasir kering kontang? Batu sekali lagi surah Al-Muluk ayat terakhir, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Hei Quraisy, apa kata esok pagi kamu nak mandi, kamu nak bersuci, kamu pergi ke bilik air kamu, didapati air tak ada. Mana air kamu nak dapat? Aku beri air kat kamu. Padang pasir mana ada air? Sungai tak ada, gunung yang tidak menerima hujan, tiba-tiba ada air. Terima kasihlah pada Allah. Itu cantik ya, surah Al-Muluk memberitahu kita. Jadi kerana ada air, maka adalah buah. Dan kerana adanya buah, maka menikmati nikmat yang kedua, namanya kemajuan. Anda dapat berniaga dengan orang-orang Yaman, dengan orang-orang Syam. Adanya buah-buah yang tidak ada di tanah Syam dan di tanah Yaman, yang mana orang-orang utara dan orang-orang selatan menunggu kedatangan anda daripada Makkah. Jadi Allah gambarkan betapa besarnya nikmat ini sehingga orang lain tidak berniaga pada musim sejuk dan pada musim panas. Kerana musim panas, jika anda keluar, sangat banyak penceroboh-penceroboh akan ambush kafilah anda dan mencuri apa yang anda miliki. Dan berniaga dalam musim sejuk, bermusafir dalam musim sejuk, bukan musafir yang bijak. Anda melalui musim sejuk, anda mendedahkan diri kepada kesejukan. Tetapi aneh dan peliknya, orang-orang Quraisy diberikan kelebihan untuk ada kemampuan berniaga walaupun di musim sejuk dan di musim panas. Ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Menjadi suatu kebiasaan orang-orang Quraisy bermusafir pada musim sejuk dan musim panas untuk berniaga. Lalu ini sebenarnya menggambarkan nikmat yang Allah kurniakan sepanjang 40 tahun Nabi Muhammad bersama dengan mereka, dan ketika ini Muhammad belum mendapat title Nabi. Semua sedia maklum, Nabi bersama dengan kaum Quraisy. Surah ini namanya Quraisy. Nabi bersama dengan bangsa Quraisy berapa tahun sebelum menjadi Rasul? Tahukah anda kerasulan Nabi lebih pendek daripada tempoh dia bersama dengan kaumnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan macam Nabi Nuh. Nabi Nuh dia punya tempoh menjadi Rasul jauh lebih lama daripada tempoh dia tidak menjadi Rasul. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa tahun dia jadi Rasul? 23 tahun saja.
Berapa tahun dia tidak menjadi Rasul? 40 tahun. Dan untuk makluman anda, kajian sejarah menunjukkan Nabi berniaga, pengalaman bisnes Nabi sebelum dengan Khadijah, selepas bersama dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, tempoh Nabi berada dalam dunia bisnes, trading, lebih lama daripada dunia kerasulan, iaitu 28 tahun. Sebab Nabi sudah mula belajar berniaga, mengambil upah sejak daripada umur baginda 8 tahun, menerima upah untuk mengembala kambing. Kat situ Nabi dah belajar bisnes, Nabi dah belajar untuk mencari duit. Dan umur 12 tahun Nabi sudah mula belajar untuk berniaga. Jadi kenapa begitu ya? Kenapa 40 tahun lebih lama daripada 23 tahun? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hikmah yang dikaji, Allah tidak mahu bila Nabi bersuara aku Rasulullah, akan ada orang-orang Arab Quraisy kata kamu siapa, kami tak kenal. Jadi hikmah 40 tahun Nabi menjadi Rasul, 40 tahun Nabi diberikan tempoh sebelum menjadi Rasul, dan Rasulullah tidak menjadi Rasul pada umur 20, pada umur 30, tetapi umur 40, supaya semua orang-orang Arab Quraisy pernah merasakan pertemuan dengan seorang lelaki bernama Muhammad, dan mereka kenal karakter Muhammad. Dan kebetulan pula dia bukan jenis suka duduk dalam rumah bersendirian, tetapi dia adalah seseorang yang berniaga. Tidak ada dunia yang paling anda kena banyak berurusan dengan orang lain kecuali perniagaan. Setuju tak? Tak ada dunia yang paling banyak anda kena mendedahkan diri dengan macam-macam jenis orang kecuali perniagaan. Setuju tak? Sebab ada kerjaya yang anda duduk dalam bilik main komputer, selesai. Asal kepakaran anda dalam bidang komputer, buat akaun sikit, selesai. Anda ada kerjaya yang alhamdulillah tidak membabitkan orang lain. Tapi kalau anda duduk di tempat, contohnya customer service, tak sakit jiwa? Nak layan orang stres pukul 4, 4:30 petang, datang dengan macam-macam masalah, dan anda berada sebagai customer service. Demikianlah dalam perniagaan. Dulu seseorang yang mahu menang dalam perniagaan, dia perlu memberikan produk yang terbaik. Dia tidak boleh menipu dalam timbang. Dia perlu menepati appointment yang telah dia janjikan dengan klien. Dia mesti menawarkan sesuatu selari dengan khidmatnya, harga sesuai dengan khidmatnya. Once dia ada masalah integriti, orang dah tidak percaya kepada beliau. Tetapi siapakah lelaki yang hanya mendapat gelaran Al-Amin? Beritahu saya, siapakah lelaki, satu-satunya lelaki yang telah disepakati beliau sebagai Al-Amin sebelum menjadi Rasul? Seluruh orang-orang Arab, pimpinan Quraisy, telah memanggil beliau Al-Amin ketika umurnya 35. Kerana beliau lah yang telah menyelesaikan konflik Batu Hajarul Aswad. Yang tu saya tak nak terangkan, tuan-tuan baca sendiri. Seorang lelaki inilah yang telah dipersetujui untuk menjadi rujukan lagu mana kita nak selesai masalah batu daripada langit yang telah terjatuh daripada Kaabah selepas banjir besar. Dan beliau telah disebut-sebut oleh pimpinan Quraisy sebagai Al-Amin. Dia orang yang paling jujur. Kita kenal dia, kita kenal dia. Kita kenal dia bukan setakat dia seorang yang sangat suka bersosial, menjalinkan silaturahim seseorang yang putus silaturahim, membantu seseorang yang memerlukan, sebagaimana yang disebut oleh Khadijah binti Khuwailid kepada Rasulullah suaminya bila suaminya gemetar dengan kedatangan Jibril kali pertama. Itulah yang disebut oleh Khadijah. Tetapi juga kerana baginda berniaga. Berniaga adalah peluang terbaik anda kenal karakter seseorang di Makkah. Jadi bukan kebetulan surah Quraisy memberi gambaran tentang perniagaan dan juga nikmat kemajuan yang Allah beri kepada Malaysia. Kenapa saya kata Malaysia pula dah? Malaysia merdeka tak daripada sebarang pencerobohan dan penjajahan asing. Alhamdulillah. Malaysia bukan sekadar merdeka sekarang, bahkan maju tak? Alhamdulillah. So boleh kita katakan Al-Fil dan Quraisy
adalah nikmat yang kita rasai juga sekarang. Anda kena ingat, bila cerita sejarah jadi ayat Quran, maknanya Allah bukan sekadar nak cerita sejarah. Allah Ta'ala nak sebutkan, nikmat ini aku akan beri juga kepada negara-negara selain daripada Makkah. Tengok molek, adakah kamu yang berada di Malaysia akan mempunyai sikap yang sama dengan orang-orang Quraisy yang tidak tahu berterima kasih pada Allah? Falyabudu rabb hadzal bait. Kerana dua nikmat ini, kenapa tidak sembah Tuhan yang memelihara Rabb hadzal bait? Dia pelihara ada di cerobok Abraha, dan Tuhan yang sama kurniakan kamu rezeki melimpah ruah, dan kamu sembah berhala yang kamu pahat dan kamu cat dengan tangan kamu sendiri. Taubat segera. Namun mereka telah bersikap dengan sikap yang dibongkarkan dalam surah yang seterusnya. Jadi surah Quraisy memberikan gambaran tentang kasih sayang Allah kepada Quraisy, iaitulah nikmat yang kedua. Dan pada masa yang sama, kasih sayang Allah mengutus seorang lelaki yang memang dikenali oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy tidak berkata Muhammad ni alien. Tak. Sebab mereka sangat kenal Nabi Muhammad, yang pada waktu itu belum menjadi Nabi. Tetapi orang Quraisy memang mengenalinya sebagai orang yang paling bagus perangnya. Tengok, Allah Ta'ala tak pilih lelaki sebarangan. Okey. Surah Al-Ma'un. Surah ini menggambarkan sikap Quraisy apabila Rasul berada bersama dengan mereka selama 13 tahun. Surah sebelumnya menggambarkan apa yang berlaku sepanjang 40 tahun sebelum kerasulan, dan surah sebelumnya apa berlaku sebelum kelahiran Rasulullah. Nampak tak flow tu tuan-tuan? Boleh nampak Okey. Surah Al-Ma'un, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan hari ad-din, hari akhirat? Mereka itulah orang-orang yang mengherdik dan mengetuk-ngetuk kepala anak-anak yatim, menzalimi anak-anak yatim, tidak membantu dan memotivasikan orang lain untuk membantu fakir miskin. Dan bila mereka menunaikan salat, mereka menunaikan salat dengan tujuan untuk menunjuk-nunjukkan kepada masyarakat Arab Quraisy yang lain. Sebab mereka mendabik dada mengatakan, kamilah pewaris ajaran Ibrahim. Pelawak, kaki pelawak. Ara'aital ladzi yukadzibu. Mereka berdusta. Mereka kata mereka pewaris ajaran Ibrahim. Ibrahim mengajar kamu untuk tidak menyembah berhala. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Surah Ibrahim. Ibrahim mengajar kamu jangan sembah berhala, terang-terang disebut. Dan sekarang kamu sembah berhala, kamu letak berhala dekat Kaabah dan kamu kata kamu pewaris ajaran Ibrahim. Memang kaki penipu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Mereka mendustakan agama. So, bila mereka nak menunjukkan mereka orang beragama, bila datang saja orang-orang Arab pada musim-musim perayaan ataupun musim-musim haji, mereka akan menunjukkan mereka menunaikan salat. Kenapa? Ibrahim meninggalkan pada mereka juga salat. Rabbi ja'alni muqimas salah. So salat adalah sesuatu yang diketahui oleh Arab Quraisy. Tetapi masalahnya, salat bukan agenda mereka. Mereka hanya salat bila ada orang. Alladhina hum an salatihim sahun. Sahun ni apa dia? Sahwi. Anda pernah sujud sahwi? Kerana terlupa kan? Sahwi ni maknanya solat tu bukan dalam agenda anda. Agenda anda adalah jama'a malan wa addadah. Kumpul duit sebanyak mungkin.
Tapi bila ada orang-orang daripada Yaman, daripada Rom, daripada Parsi, mereka tertanya-tanya bagaimana ya Makkah ini diselamatkan oleh Tuhan daripada penceroboh paling terkenal Abraha. Kita mesti tahu apa rahsia mereka. Dan bila mereka sampai di Makkah, mereka melihat pimpinan-pimpinan ini solat, tetapi sebenarnya mereka adalah pendusta. Ya. Sebab itu orang-orang di luar Makkah suka berniaga dengan orang-orang Makkah, sebab mereka ada satu kepercayaan mistik. Mereka ada satu kepercayaan, oh kita kena berniaga dengan orang-orang Makkah. Mereka ini adalah kaum yang diselamatkan Tuhan daripada penceroboh-penceroboh asing. Lihat saja, cerita itu kan viral seluruh dunia. Bagaimana mereka diselamatkan oleh satu kuasa. Oh, mereka semua nampak ya acara-acara agama mereka. Mereka sangat berpegang pada agama. Tak, mereka pelawak sebenarnya. Mereka yukadzibu biddin. So boleh nampak ini saya mengambil pendapat mengatakan surah Al-Ma'un adalah Makkiyah, walaupun ada para ulama mengatakan ia Madaniyah. Wallahu a'lam. Okey. Surah ini kalau anda perhatikan elok-elok, dia menggambarkan apa misi Nabi sepanjang 13 tahun Nabi berada di Makkah. Nabi punya tujuan yang pertama adalah untuk mengembalikan ajaran Nabi Ibrahim, iaitulah apa dia? Tolong sembah Allah tanpa ada berhala. Tolong sembah Allah tanpa ada perantara. Sebab pendusta-pendusta ini, mereka berkata, kami kena ada berhala-berhala ni untuk kami dapat merasakan Allah tu dekat. Bila tak ada berhala, kami tak dapat rasa Allah tu dekat. Dulu berhala, sekarang manusia. Kita meletakkan manusia-manusia tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hati-hati. Dulu liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sebenarnya bukan sembah berhala ni, kami sembah Allah. Tapi kami memerlukan berhala-berhala ini kerana dia Tuhan-Tuhan kecil. Dia adalah duta-duta kami untuk berkata-kata dengan Tuhan. Kami berdosa, tapi dewa-dewa ini suci dan bersih. Jadi ini yang diperangi oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi Rasulullah datang untuk membersihkan Makkah daripada kotoran, najis, syirik dan berhala. Tetapi adakah itu saja tujuan Rasulullah diutuskan? Tidak. Tujuan yang kedua adalah untuk membanteras kezaliman ke atas manusia. So boleh nampak tak tujuan yang pertama? Membaiki semula hablum minallah, yang disimbolikkan daripada solat yang telah korup. Solat yang korup adalah solat yang rosak. Apa makna solat yang rosak? Depan orang kamu solat, belakang orang kamu tak solat. Apa maksud solat yang rosak? Kamu solat hanya untuk menunjuk-nunjuk pada orang, dan sebenarnya kamu tidak solat. Na'udzubillah. Mereka solat, tetapi solatnya tidak menambah keimanannya kepada ad-din. Anda baca Maliki Yaumiddin kan? Maliki Yaumiddin. Tuhan yang akan membalas pada hari tersebut semua perbuatan aku akan dibalas oleh Allah. Kita baca Maliki Yaumiddin, tapi kita terlupa ayat ini. Ada orang berdusta dengan apa yang dia cakap. Dia cakap kat mulut Maliki Yaumiddin, hati mendustakan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Naudzubillah. Jadi Rasulullah diutuskan untuk memulihkan hubungan dengan Allah dengan cara yang betul. Akidah yang betul mesti ibadah yang betul. Maka solat yang betul tidak boleh ada perantara-perantara. Dan solat yang betul adalah solat yang dikerjakan walaupun manusia tidak melihatnya. Tetapi bukan itu sahaja tujuan Rasulullah diutuskan selama 13 tahun. Tetapi Nabi diutuskan untuk membaiki hablum minan nas. Jadi hablum minan nas digambarkan dengan al-ma'un. Al-ma'un ni maknanya apa? Setengah ulama tafsirkan zakat. Maknanya apa? 2.5%. Berapa ringgit sangat? Selama setahun 7 ringgit ke berapa zakat fitrah kita, tuan-tuan? Takkan 7 ringgit setahun kau tak boleh keluarkan? Dengan 7 ringgit anda boleh beli apa? Quraisy 7 ringgit setahun haram. Mereka takkan keluarkan 7 ringgit setahun sekalipun. 7 ringgit boleh beli apa? Untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin. 7 ringgit mungkin kita boleh berikan kepada
fakir miskin, anak-anak yatim, 2 liter ataupun sebotol air mineral, katakan begitu. Quraisy nak beli air mineral untuk anak yatim, haram bagi mereka. Kami takkan lakukan ini semua. Yatim, anak yatim adalah manusia yang paling dipandang hina dan dicaci maki, diherdik-herdik, yadu'u, disekeh-sekeh kepala, dibuli, diragging oleh Quraisy. So yatim adalah simbolik manusia yang paling dizalimi dalam sistem jahiliah. Nabi pernah yatim tak? Alam yajidka yatiman fa'awa. Sepanjang 13 tahun Nabi yatim, tahu tak? Orang pandang hina pada beliau. Tetapi alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah kamu perhatikan bila kamu yatim ada yang menjaga kamu? Dan kerana jagaannya lah Nabi boleh buka mulut selama 13 tahun sebelum beliau mati pada tahun yang ke-10. Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib antara yang memelihara Nabi. Nabi pernah miskin, tuan-tuan. Nabi tak ada kekuatan untuk meneruskan dakwah sepanjang 13 tahun. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wajadaka ailan fa'aghna. Kau pernah hampir menjadi seseorang yang meminta-minta di tepi jalan, tapi kami bantu melengkapkan engkau dengan kecukupan. So antara yang ditafsirkan dalam ayat surah Ad-Duha ini adalah Khadijah dikurniakan Allah, dan beliau bukan sekadar wanita tetapi Datuk Seri, seorang yang kaya raya hartawan, untuk backup perjuangan Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan risau, kerja kamu hanya untuk terus menyampaikan. Kalau ada masalah kewangan, aku akan support. Dan anda tahu Khadijah wafat pada tahun ke-10 juga, dalam keadaan fakir, miskin dan kebuluran. Segenap hartanya diberikan untuk perjuangan, untuk backup Rasulullah. Khadijah tidak sempat melihat kemenangan. Ini isteri yang sebenar, setia bersama dengan suami, pejuang Islam. So, boleh nampak surah Al-Ma'un, dia menggambarkan 13 tahun perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan Quraisy yang Allah nak muliakan diorang, tetapi mereka memilih untuk dimusnahkan Allah. Allah utuskan Rasulullah selepas Allah mengutuskan burung ababil dulu. Harap-harapnya falyabudu rabb hadzal bait, tapi mereka memilih untuk bersikap zalim kepada Allah dan zalim kepada manusia. Lalu, ya Rasulullah, teruk perangai mereka, maka tinggalkan mereka. Aku akan uruskan urusan mereka. Aku akan uruskan urusan manusia yang menzalimi aku dan menzalimi hamba-hambaku ini. Tinggalkan Makkah. Aku kurniakan kepada kamu Aus dan Khazraj. Aku kurniakan kepada kamu mereka yang menghargai kamu. Aku kurniakan kepada kamu sebuah tanah air yang akan menyambut kedatangan kamu, sedangkan mereka tidak pernah melihat kamu dan tidak pernah mendengar ucapan kamu. Terima kasih kepada Mus'ab bin Umair, seorang jejaka tampan usianya 20 tahun yang telah mengislamkan Yathrib sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi dikurniakan Al-Kautsar. Al-Kautsar ada 2 makna. Inna a'tainakal kautsar. Yang pertama, berdasarkan hadis yang sahih, ia adalah sungai di syurga, Al-Kautsar. Tetapi tidak boleh dinafikan. Di dalam lisanul Arab, Al-Kautsar adalah nikmat yang berganda-ganda. Dia bukan sekadar kathrah, dia adalah kautsar, fa'al. Artinya apa? Kami akan berikan kepada kamu nikmat yang melampau-lampau banyaknya, yang tidak boleh engkau hitung. Dan antara nikmat tersebut adalah nikmat kemenangan Islam, bukan di Makkah tapi di tempat lain, bukan tanah airmu. Kerana perangai mereka yang digambarkan dalam surah Al-Ma'un, maka Allah cetuskan cahaya bukan daripada tanah Makkah. Tak apalah mereka tak nak dengar kamu, kami gantikan dengan kaum yang lain. Bila kita duduk di Malaysia, sekalipun aman dan maju, tetapi tidak falyabudu rabb hadzal bait, kita tidak menyembah Allah, kita sembah jama'a malan wa addadah, kita menyembah harta, kita menyembah anak pinak,
kita menyembah dunia materialistik, Allah akan replace kita. Allah akan gantikan kita. Hati-hati. Allah tidak beri kemuliaan kepada bangsa Melayu. Apa makna Melayu kalau tidak ada Islamnya? Allah akan ganti kita. Bulan lepas saya pergi ke Sepanyol. Bagaimana Allah muliakan bangsa Arab apabila mereka berpegang teguh pada Islam. Tetapi apabila mereka meninggalkan Islam, Allah replace daripada bangsa Arab. Allah bawa kemuliaan Islam pergi kepada bangsa Turki. Tahukah anda Andalusia tumbang pada 1492? Dan apabila mereka tumbang dengan penuh kehinaan dan titisan air mata, kita pergi ke Alhambra, Granada, boleh menangis tuan-tuan, melihat kepada bagaimana pemurtadan, alat-alat untuk memurtadkan orang Islam oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Lalu kerana kamu meninggalkan Islam suatu ketika dahulu, maka Allah gantikan, yastabdil qauman ghairakum la tadurruhu syai'a. Allah gantikan dengan kaum Turki, Ottoman. Mereka memuliakan Islam. Dan bila orang Turki meninggalkan Islam, Allah beri kemuliaan kepada bangsa lain. Jadi jaga molek. Quran bukan hanya cerita sirah, tetapi Quran beritahu sejarah boleh berulang. Jadi inna a'tainakal kautsar adalah surah yang memberikan gambaran kepada kedudukan Nabi yang diberikan nikmat berada di Madinah. Ia adalah salah satu daripada kautsar. Ia adalah salah satu daripada nikmat besar Allah kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu keamanan dan kedamaian dengan berada di Yathrib yang kemudiannya menjadi Madinah. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi hendaklah kamu melaksanakan salat dengan benar-benar ikhlas kepada Rabb. Anda perasan tak Rabbik? Perkataan fasalli li rabbik. Tadi alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Rabb ini maknanya pemelihara. Falyabudu rabb hadzal bait, pemelihara. Ya Rasulullah, 13 tahun walaupun mereka merencana bunuh ke atas kamu, aku Rabb. Sebagaimana aku jaga Baitullah, aku akan jaga kamu. Ini maksud alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Aku akan jaga kamu, jangan risau. Aku ada banyak tentera-tentera Allah yang bukan sekadar burung untuk memelihara kamu. Lalu di antara bentuk pemeliharaan aku adalah kau tinggalkan Makkah, kau akan dipelihara oleh Ansar. Muhajirun akan dipelihara oleh Ansar. Kemudian tunjukkan kesyukuran kamu dengan dua cara. Tengok ni. Bila bangsa Quraisy, bangsa Nabi, adik-beradik Nabi tak tahu menunjukkan syukur, maka pedulikan dia orang. Tapi kamu sebagai tok guru, tunjukkan cara bersyukur dengan cara jangan solat kerana orang lain tengok, tetapi solat fasalli li rabbik, kerana Allah. Dan hubungan dengan Allah bukan sekadar matlamat kamu, tetapi hubungan dengan manusia juga mesti dijaga. Maka sembelihlah binatang, berikan daging-daging itu kepada fakir miskin. Sembelih binatang, wanhar, sembelih binatang dan berikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, armalah, yatim piatu dan seumpama dengannya. So perintah nahar, tuan-tuan tahu tak, nahar dan rukun haji tidak boleh dipisahkan kan? Sebab tu namanya hari raya korban. Dan rukun haji, syariat haji, dia tidak disyariatkan ketika Nabi berada di Makkah. Betul tak? Syariat haji wa atimul hajja wal umrata lillah, ya, itu semua namanya surah Al-Baqarah. Itu semua turun di Madinah. Jadi Nabi diperintahkan untuk menunaikan umrah dan haji hanya selepas Nabi benar-benar ada kekuatan dan tidak boleh diusik oleh sesiapa, iaitulah Nabi sudah berada di Madinah. So boleh nampak tak cantiknya surah Al-Kautsar menggambarkan pula apa yang berlaku sepanjang 8 tahun Nabi berada di Madinah. And then something happened. Surah Al-Kafirun adalah surah yang menggambarkan Nabi tidak akan berkompromi dengan sebarang tawaran daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir menawarkan pelbagai tawaran. Al-Walid
bin Al-Mughirah, maaf, Utbah bin Abi Rabi'ah kalau tidak silap saya, menawarkan kepimpinan Makkah kepada Rasulullah. Bahkan menawarkan anak-anaknya yang terkenal antara gadis yang paling cantik di Makkah untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mahar. Utbah ni dia menawarkan kepimpinan Makkah dan menawarkan anak-anaknya. Lalu turunlah surah Al-Kafirun untuk Rasulullah jawab secara terang-terang, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Perasan tak ada dua kali, la a'budu ma ta'budun wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dua kan? Yang pertama dan yang kedua ada beza. Anda nampak macam sama, tapi sebenarnya tak sama. Bunyi je macam sama. La a'budu ma ta'budun. Satu lagi, wala ana 'abid ma 'abadtum. Yang pertama artinya aku sekarang selepas mendengar tawaran kamu, duka cita diumumkan, aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. Maknanya apa? Kau nak aku sembah wanita, kau nak aku sembah jawatan kepimpinan Makkah, itu bukan Tuhan aku, minta maaf. Aku bukan seperti kamu menyembah dunia materialistik. Dan la ana abid, fa'il maknanya isim fa'il permanent. Dan duka cita diumumkan, bukan setakat sekarang, sampai bila-bila pun kamu datang lagi sekalipun, aku kekal menyembah Allah. Aku tak akan sembah ma'abadtum, apa yang selama ini kamu sembah, yakni berhala. Nampak Nah, kita ni baca surah Al-Kafirun, kita kadang-kadang duk nampak benda tu berulang, tapi sebenarnya tak berulang kalau kita fahami konteks dan bahasa Arab. Okey. Jadi apabila Nabi berada di Madinah berdasarkan isyarat daripada surah Al-Kautsar, maka saya nak tanya anda, Nabi kacau tak Makkah? Nabi kacau Mekah ke atau Mekah kacau Nabi? Nabi pergi serang Mekah atau Mekah pergi serang Nabi di Madinah? Takkan tuan-tuan tak baca sirah? Tahun 2 Hijrah apa perang berlaku? Nabi serang Mekah atau Mekah serang Nabi? Badar, siapa mulakan dulu angkara ini? Tahun 3 Hijrah. Ini detik paling pahit dalam hidup Rasulullah. Siapa mulakan angkara ini? Nabi serang Mekah atau Mekah serang Nabi? Di Uhud. Tahun ke-5 Hijrah. Siapa kepung Madinah? Nabi serang Mekah atau Mekah serang Nabi? Khandaq. 3 kali berturut-turut mereka menyerang. Maknanya apa? Tak cukup Nabi 13 tahun kat Mekah, mereka nak tengok Nabi ni mati, sahabat-sahabat Nabi mati, dan kerajaan Islam dihapus dan diludah. Benci ni tuan-tuan, benci yang amat sangat. Yuriduna liyutfi'u nurallah wa ya'ballahu an yutimma nurahu. Mereka tak mahu ada cahaya Islam berkembang. Ini dia Quraisy. Sedangkan kita memahami lakum dinukum waliyadin. Ketika surah ini diturunkan, Nabi membacakan kepada kafir Quraisy. Nabi seorang diri. Nabi berkata, kalangan kamu akan ada yang tidak beriman sampai mati. Maka ketahuilah, lakum dinukum waliyadin artinya apa? Pilihan yang kamu buat, aku tidak akan bertanggungjawab. Pilihan yang aku buat, kamu tidak perlu bertanggungjawab. Kamu akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Din di sini juga bermakna di hari ad-din aku tak boleh bantu kamu, dan aku tidak memerlukan bantuan kamu. Lakum dinukum waliyadin. Masing-masing. Kamu tak nak dengar aku, 13 tahun aku duduk sini, it's okay, goodbye. Aku dah buat the best as I can. Kamu dah tengok bulan terbelah, bukan aku yang buat, Allah yang buat. Pada tahun yang ke-7 kenabian, masih tak nak beriman, it's okay, tak apa. Itu makluman tuan-tuan, 86 surah turun di Makkah sepanjang 13 tahun. 86 surah maknanya 2/3 Al-Quran dah turun.
70% Al-Quran turun, maknanya Allah Azza wa Jalla mendidik Nabi. Tak boleh cara satu, cara dua. Tak boleh cara dua, cara tiga. Tak boleh cara tiga, cara empat. Berapa cara? 86 cara. Cikgu mana boleh bersabar dengan budak kelas nakal yang sama? Anda bayangkan anda kena mengajar kelas yang sama selama 13 tahun. Budak tu tak naik-naik tingkatan. Punyalah nakal, kurang ajar. Bukan setakat perli-perli cikgu yastahzi'un, tetapi ketua kelas namanya Abu Jahal siap merencana dengan budak-budak kelasnya ini, lagu mana kita nak bunuh cikgu ni. Becilah tengok dia. Padahal dulu cikgu itulah yang mereka iktiraf sebagai cikgu yang paling bagus di sekolah ni. Perangai yang paling bagus, guru terbaik kat sekolah ni dia. Tiba-tiba 13 tahun Rasulullah diajar untuk guna pelbagai kaedah. Dan Allah sendiri Ar-Rahman 'Allamal Quran. Dia turunkan 86 surah yang pelbagai pendekatan, pelbagai kaedah untuk pujuk Quraisy. Supaya anda nampak, Quraisy dan Abu Lahab ke neraka bukan kerana Allah takdirkan. Quraisy dan Abu Lahab yang sebentar lagi akan muncul surah Abu Lahab ke neraka kerana pilihan mereka sendiri. Kami nak selamatkan mereka daripada kebakaran, mereka nak duduk dalam api. Oh, kami tak nampak buah api. Kami tak nampak buah api. Kamu siapa? Sedangkan lelaki itu dah pakai uniform bomber elok-elok. Sepatutnya bila dia pakai uniform bomber, anda percaya dia tu bomber. Dia kata api dekat atas bumbung surau ni keluar segera. Tak nak. Saya tak nampak api tu. Kamu dalam kebakaran sekarang. Saya pakai uniform ni, kamu tak nampak ke? Percaya pada saya, tolong. Kami tak nak percaya. Kamu siapa? Kami tak nampak. I don't see it, so I don't believe it. I will believe it if I see it. Ini sebenarnya prinsip binatang. Bila berlaku kebakaran, kucing tak lari, tuan-tuan, betul tak? Dia tak nampak. Tapi bila dia nampak api dan kebakaran, baru kucing lari. So prinsip I will not believe it until I see it adalah bukan prinsip untuk manusia berakal. Orang beriman, dia percaya walaupun dia tak nampak. Dia percaya walaupun dia tak nampak. Boleh nampak Jadi Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi patut masa dah habis. Surah Al-Kafirun menunjukkan, tolong hormati pendirian aku dan aku menghormati pendirian kamu. Tetapi nampak gaya kau kacau kami di Madinah, kau serang kami di Madinah, lalu kami perlu mengambil alih urusan di Makkah. Kerana orang-orang seperti kamu bila memegang urusan Makkah, kamu buat kacau. Tapi kami takkan ceroboh kamu di Makkah. Kita ada perjanjian, dan perjanjian ini akan menyebabkan kamu tak kacau kami dan kami tak kacau kamu. Tetapi Hudaibiyah, siapa yang khianat perjanjian? Sekali lagi, Nabi serang Makkah atau Makkah serang Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah. Yang menumpahkan darah sekutu Rasulullah adalah orang-orang Makkah. Lalu Nabi, idza jaa nasrullah wal fath, Allah kurniakan kepada Nabi kemenangan dan pembukaan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijrah dalam bulan Ramadan. Subhanallah, surah yang muncul selepas itu memberikan gambaran kemenangan Islam dan kekalahan kekufuran dan tumbangnya najis syirik. Kekalahannya disimbolikkan oleh wara'aita annas yadkhuluna fi dinillah. Kamu Muhammad, sekarang aku kurniakan Al-Kautsar yang kedua. Al-Kautsar yang pertama Madinah menerima kamu. Al-Kautsar yang kedua adalah akhirnya tanah air kamu telah kembali menjadi milik kamu. Balik kampung, Nabi pun balik kampung. Nabi kembali, anda bayangkan, Nabi memerintahkan Bilal naik atas Kaabah azan. Bilal ni siapa pada pandangan pimpinan Quraisy? Dia hamba berkulit hitam, paling hina dalam status masyarakat Arab Quraisy. Tiba-tiba tengok Nabi punya kebijaksanaan, Bilal naik atas Kaabah. Tuan-tuan, Kaabah bangunan mulia,
Batu Hajarul Aswad terjatuh pun hampir berlaku pertumpahan darah sesama pimpinan Quraisy, hanya kerana sebiji batu nak diletakkan semula. Tiba-tiba sekarang Bilal naik atas Kaabah azan, dan azannya Allahu Akbar. Yang lebih mulia bukan kamu, yang lebih mulia adalah Allah. Kita semua sama, yang mulia hanyalah orang yang takwa. Lalu Allah kurniakan kemenangan dalam suratul Nasr, dan Allah mengumumkan dalam surah At-Taubah, bara'atun minallah. Allah mengumumkan orang musyrik tidak ada tempat di Makkah, kerana kamu tidak ada sebab untuk mengatakan syirik itu ada sebab untuk muncul di atas muka bumi Allah. Kamu tak ada hujah. Maka kekalahan musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disimbolikkan dengan orang pertama yang memaki hamun Rasulullah, wailul likulli humazatil lumazah. Siapa orang pertama mencaci maki Rasulullah apabila Nabi menyeru kepada kaumnya untuk menyembah Allah yang esa dan berhenti menzalimi sesama manusia? Abu Lahab. Maka suratul Masad muncul sebagai penutup tirai sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu perkara menarik, perasan tak suratul Nasr berakhir dengan perintah istighfar? Betul tak? Wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Kerana bila kamu orang Islam diberi Allah kemenangan ke atas Makkah, maknanya apa? Kamu akan dapat apa yang Quraisy dapat. Quraisy dapat apa dalam surah Al-Fil? Keamanan. Kamu dapat tanah air yang akan diamankan Allah sampai hari kiamat. Dan yang kedua apa dia? Orang Islam akan dapat apa yang orang Quraisy dapat, iaitulah kemajuan. Maka orang Islam jangan ulang penyakit orang-orang Quraisy. Maka banyakkan istighfar. Kerana apa? Ada berhala dalam diri kamu, jauh lebih berbahaya daripada Hubal, Lata dan Uzza. Berapa ramai yang tidak menyembah berhala di Batu Kif itu, tetapi dia menyembah berhala dalam hatinya yang bernama hawa nafsu. Maka sebab itulah surah Al-Masad menunjukkan berhala-berhala itu adalah ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Berhala itu adalah harta benda dan apa yang kamu usahakan. Okey, seorang suami dan isteri bila berusaha, apa berlaku? Usaha dapat anak lah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bila suami diumumkan dan isteri digandingkan bersama duduk dalam neraka, maka apa yang diusahakan oleh Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil adalah anak yang ramai, dan mereka berjaya mempunyai anak yang ramai. Tetapi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, mereka dicampakkan Allah ke dalam neraka kerana mereka menyembah harta, mereka menyembah anak-anak. Mereka tidak menyedari harta dan anak-anak tidak membantu untuk selamat daripada azab, kecuali anak-anak yang saleh dan harta yang diwakafkan. Okey, jadi cantik 7 surah yang melukis sirah. Kita sudah tamat sebenarnya, tetapi saya nak akhiri dengan persoalan yang seterusnya. Kenapa Al-Quran berakhir dengan 3 kul? Maka 10 surah lengkap malam ini. Bila Nabi menang ke atas Makkah, Nabi wafat kan? So bila Nabi wafat, Nabi dah tak ada sekarang, betul? Anda nak bergantung pada siapa? Musuh akan menyerang anda tak? Dulu para sahabat ada Rasulullah, maka kerana ada Rasulullah mereka selamat. Sekarang anda Rasulullah tiada, bukankah sesiapa yang bersama Rasul akan selamat daripada azab? Betul tak? Tengok pengikut Nabi Nuh, kerana mereka bersama Nabi Nuh mereka selamat. Tapi sekarang Rasulullah tak ada, tapi anda diserang di segenap arah. Anda bukan sekadar diserang oleh musuh-musuh zahir yang anda tidak nampak, cuba merosakkan anda dan anak-anak anda dan anak-anak kita semua dengan cara secret, dengan pornografi, dengan media sosial yang melalaikan. Itu cara serangan mereka. Tetapi perlu diingat, musuh-musuh anda juga adalah syaitan yang tidak mengenal erti putus asa. Rasul tak ada dengan anda, anda lemah semangat, lalu bagaimana?
Maka Allah Ta'ala mengumumkan, jangan bergantung kepada Rasulullah, pergantungan kamu hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allahus Samad. Apa makna Samad? Tempat bergantung. Inilah ciri orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas dalam beribadat, dia tidak akan menyembah manusia, dia hanya menyembah Allah. Dia menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa baginda kita tidak menerima hidayah. Tetapi sebenarnya Rasulullah adalah asbab, musabbab hidayah adalah Allah. Abu Talib sebagai bukti. Abu Talib sebagai bukti. Lebih daripada 25 tahun dia defend Rasulullah, tapi akhirnya dia tidak beriman. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Jadi kul huwallahu ahad adalah rumusan perjuangan Rasulullah sampai hari kiamat. Iyyaka na'bud, suratul Fatihah, iyyaka na'bud, hanya kepadamu, tidak pada yang lain. Tengok ayat tu, dia bukan berbunyi na'buduka, tetapi iyyaka na'bud, maf'ul bihi muqaddam, didahulukan Allah, dikemudiankan perbuatan. Maknanya apa? Hanya kepadamu dan tidak kepada yang lain kami menghambakan diri. Kami tidak akan menghambakan diri kepada Allah, dan pada masa sama kami menghambakan diri kepada Jesus. Jangan begitu. Kerana ada kelompok manusia di akhir zaman yang akan berkata Allah ada anak, sedangkan Allah mengumumkan lam yalid, Allah tidak melahirkan anak. Tetapi kumpulan ini mereka mengatakan Allah ada anak. Kumpulan ini majoriti pada hari ini. Dia akan menyambut Christmas 25 Disember nanti. Wa yundiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Quran turun, Rasulullah diutuskan, sampai hari kiamat tolong beri peringatan, Allah tidak ada anak. Yang hanya ada anak manusia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta Abu Lahab, harta Ummu Jamil, anak-anak Abu Lahab, anak-anak Ummu Jamil. Yang hanya ada anak adalah manusia. Allah bukan manusia. Allah tidak lemah memerlukan anak. Na'udzubillah, subhanallah. Jadi hati-hati, kerana akhir zaman walaupun Rasulullah tidak ada, tetapi akan ada makhluk mengaku dia anak Tuhan, dia utusan Tuhan. Bahkan dia akan mengaku dia adalah Tuhan. Itulah Dajjal. Na'udzubillah. Tetapi anda kata pada dia, kalau anda bertemu dengannya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dan apabila anda kata iyyaka na'bud, hanya kepadamu wahai Allah kami menghambakan diri, tidak kepada manusia, tidak kepada berhala. Sebagai seorang manusia, kita lemah kerana kita terdedah kepada serangan musuh. Maka anda minta tolong daripada Allah daripada serangan musuh. Maka siapakah musuh-musuh anda? Surah Al-Falaq dan surah An-Nas memberitahu anda siapa musuh anda. Surah Al-Falaq menunjukkan waktu malam anda ada ramai musuh. Waktu malam macam ni kita ada ramai musuh. Kebanyakan keburukan-keburukan dilakukan adalah pada waktu malam. Setuju? Bahkan operasi syaitan pun pada waktu malam. Operasi An-Naffathat, iaitulah ahli-ahli sihir di malam hari, santau di malam hari. Jadi Allah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kerana kami bergantung kepada kamu, maka tolonglah kami daripada keburukan-keburukan di malam hari. Kadang-kadang di malam hari, ya, khususnya di negeri saya Kelantan, air naik. Kita nampak tak binatang-binatang berbahaya bila air dah surut, kita nak masuk ke dalam dapur. Maka sebab itu kita baca muawwidatan, ni surah-surah macam ni, untuk elak daripada keburukan. Kita tak tahu ular tu bersembunyi di belah mana, tuan-tuan.
Bila air surut bahaya banyak, apatah lagi elektrik pula kebetulan tiada dan kita nak pulang ke rumah, hati-hati. Kalau ada lampu tak apa, kita boleh cek, kita boleh siasat. Jadi min syarri ma khalaq, ada keburukan daripada binatang-binatang di malam hari. Tetapi keburukan yang paling berbahaya, musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang anda tidak nampak. Bukan tok bomo, bukan ular, tetapi syaitan yang menimbulkan was-was tentang hari akhirat, yaum ad-din. Dia akan timbulkan was-was. Was-was ni bukan Allah. Itu bukan was-was. Was-was ni adalah, ada ke akhirat ni? Bukan di mulut, dalam hati. Ada ke? Macam tak percaya kan? Tak payah di mulut. Perbuatan seseorang boleh menunjukkan dia percaya ke tidak pada hari akhirat. Perbuatan dia saja. Kalau dia berani berzina, ini menunjukkan dia tak percaya yang perbuatannya itu akan didedahkan Allah. So tidak berzina seseorang dalam keadaan dia beriman, kata Nabi. Tidak mencuri seseorang dalam keadaan dia beriman. Maknanya masa dia berzina, dia mencuri, tercabut imannya seketika. Kerana perbuatan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Siapakah ini? Syaitan. Syaitan bukan hanya ada daripada jin, syaitan juga daripada manusia. Okey? Jadi tuan-tuan sekalian, bila Rasulullah tidak ada, kepada Allah anda berlindung daripada keburukan-keburukan ini semua. Maka cantik Al-Quran berakhir dengan 3 kul. Dan sebenarnya Al-Quran belum pun berakhir, Al-Quran baru bermula. Kerana 2 kul yang terakhir hanya menyebut tentang iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Maka anda kembali kepada suratul Fatihah, anda baca balik Al-Quran. Al-Quran tidak tamat sebenarnya. Ilmu Allah tak selesai, tuan-tuan. Sebab itu lepas kita mati, kita ada kehidupan. Dan kehidupan itu tidak ada kematian, tidak ada penghujung. Cantik Quran menggambarkan tidak ada penghujung. Kembali kepada suratul Fatihah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.